Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Marliza. Okay, apa khabar anak-anak? Okay. Baik, sebelum kita belajar, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik anak-anak, sebelum Ustazah teruskan pelajaran ini, sila lihat paparan ini. Kak Ana buat apa? Tengah buat kerja. Tolonglah siapkan bilik sekolah pula. Itu kan bilik sekolah Una. Una buatlah sendiri. Alah, Una bayarlah Kak Lang. Aduh, berapa? 20. Je. Cukup lah ni. Una tak ada banyak. 20 je boleh lah. Yelah, letak sini nanti Kak Lang buat. Terima kasih. Okey, baik anak-anak. Tadi dah lihat cerita sketsa sebentar tadi. Okey, kita lihat tengok kakak dia, adik dia minta kakak dia buat kerja dia dan adik dia bagi ganjaran tanpa rela. Okey, daripada 20 naik ke 50. Okey, jadi kita tengok. Sebenarnya hari ni Ustazah nak sentuh pasal apa? Pasal rasuah. Okey, kita tengok. Okey, kita belajar rasuah. Tajuk dia hadis hari ini iaitu tajuk hindari rasuah. Okey, kita teruskan. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar qala la'ana Rasulillah okey, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi rawahu Tirmizi. Okay, maksudnya daripada Abdullah bin Amru telah berkata Rasulullah SAW telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Baik, maksudnya pemberi dan penerima rasuah dua-dua dilaknat. Okey. Baik, jadi maksudnya benda ni bukan benda mudah anak-anak ya. Belum tu kita nak tahu apa dia rasuah ni. Okey. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Okey, baik, kita ada contoh kat sini ya. Seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Rasuah juga merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Okey, jadi di sini kita lihat bahawa rasuah ni benda yang tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad SAW. Maknanya siapa yang melakukan rasuah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min zalik ya. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Nabi Muhammad pun Rasulullah SAW juga tidak menyukai orang yang pemberi dan penerima rasuah. Okay, nauzubillahi min zalik. Jadi benda ni haram, haram kita sebagai umat Islam melakukan rasuah. Jadi di sini tadi yang ada anak nampak yang Ustazah lihat tunjukkan paparan cerita tadi, yang mana walaupun kita nampak macam alah apa salahnya kakak tolong buatkan kan, tetapi tengok diberi upah. Kakak tadi tengah ada kerja, tapi sebabkan adik ni bagi bukannya upah, maksudnya kakak ni pun minta bagilah banyak, adik dia pun beri. Okey, jadi sebenarnya itu kita nampak benda simple. Mungkin dah berlaku di kalangan kita, di kalangan anak-anak yang minta kawan minta buat sesuatu kerja dia, lepas tu kamu pun bagi duit, bagi upah. Tapi itu bukan upah sebenarnya, itu adalah rasuah. Beza ya anak-anak, apa dia upah dengan rasuah. Upah sebab dia bekerja. Memang dia perlu mendapat apa yang setimpal yang dikerjakan, yang dilakukannya. Tetapi rasuah ini bukan. Sebab tu di sini dikata membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Okey anak-anak, sedarilah hendaklah kita sebagai umat Islam hindari rasuah. Betapa besar, betapa
berdosanya kita kalau kita melaksanakannya, sehingga dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Okey, rasuah di sini kita lihat lagi. Ni Ustazah ambil daripada apa maksud rasuah daripada nota lain. Dia memasuk pemberian sama ada bentuk harta. Okey, sama ada harta atau manfaat. Okey. Okey, pemberian dari segi harta atau manfaat yang bertujuan memperolehi sesuatu. Nak tadi kan adik dia nak apa? Nak suruh siapkan kerja. Jadi suruh kakak dia buat. Jadi itu ada. Jadi atau menzalimi hak-hak pihak lain. Jadi yang tadi jadi kita tengok dalam ni rasuah adalah satu jenayah ya adik-adik. Ingat, rasuah jenayah dalam bentuk penyalahgunaan jutaan yang diamanahkan, jawatan yang diamanahkan untuk kepentingan peribadi, saudaranya atau sekutunya. Rasuah juga merangkumi kesalahan mengemukakan tuntutan palsu, memberi atau menawarkan rasuah. Okey, jadi di sini juga perkhidmatan sebagai balasan untuk mendapat sesuatu di luar saluran sah di sisi undang-undang. Maksudnya kalau di dekat negara kita Malaysia, SPRM, okey, soalan raya rasuah dia akan, maksudnya siapa yang buat rasuah akan dikenakan denda. Jadi jangan anak-anak, maksudnya dalam Islam tak membenarkan, di negara kita Malaysia juga tidak membenarkan kita melakukan rasuah. Okey, kita terusnya. Apa pula hadiah? Apa beza? Tadi adik kata, alah tadi kakak dia, apa salahnya adik dia bagi hadiah lah tu. Bukan, itu namanya rasuah. Sebab dia nak untuk kepentingan diri dia. Okey, di sini kita tengok hadiah. Hadiah pemberian atas sebab suka atau kasih sayang. Maknanya kita redha. Tadi sebenarnya tak redha nak bagi tadi. Sebab dia nak kepentingan dia nak sekejap dia siap, dia bagilah rasuah kat kakak dia. Itu beza, itu bukan hadiah. Jadi kita suka atau kasih sayang tanpa sebarang tuntutan. Tak ada tuntutan atau ganjaran balas yang disyaratkan. Tadi minta balasan. Okey. Hadiah boleh berupa cenderahati, hamper atau buah tangan kepada seseorang tanpa perjanjian sebelum dilakukan sebagai mengenang budi atau balas jasa atau juga ditafsirkan sebagai suatu upah. Hadiah yang ikhlas diberikan atas dasar kasih sayang antara ahli keluarga dan persahabatan adalah digalakkan oleh Islam. Okey, hadis satu jalan mengeratkan silaturahim antara kita atas kejujuran dan keikhlasan jiwa. Contohnya, seorang penjawat awam menerima telefon bimbit atau hamper sepenuh hari lahirnya daripada sahabat karibnya, juga kontraktor tanpa diminta. Sahabatnya itu tidak pernah ada urusan resmi dengan penjawat awam atau jabatannya. Okey, hadiah diberikan sebagai tanda ingatan ikhlas sahaja. Okey. Di sini ada hadis ya anak-anak. Hadis yang ikhlas adalah digalakkan dalam Islam. Hadiah yang ikhlas. Saya ingat hadiah yang ikhlas adalah digalakkan dalam Islam. Sabda Nabi Muhammad SAW, berilah hadiah. Ini hadis yang lain ini Ustazah kaitkan tadi rasuah. Ini hadis tentang hadiah. Berilah hadiah, nanti kamu akan sayang menyayangi. Rawahul Bukhari. Okey, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Jadi anak-anak kalau nak buat rujukan boleh tengok kitab ni kitab Al-Adab Al-Mufrad. Okey, seterusnya. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tak membenarkan kita memberi rasuah. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Okay, surah apa anak-anak? Surah Al-Baqarah ayat 188. Okey, mafhumnya, dan janganlah kamu makan harta orang lain antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu, memberi rasuah kepada hakim-hakim supaya kamu dapat mengambil sebahagian daripada harta orang dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Okay.
Sadaqallahu azim. Ya Allah. Okey, nauzubillah min zalik. Jadi jangan batil ni maknanya perkara yang tak baik. Jadi kita nauzubillah, jangan kita ambil harta ataupun hulukan harta yang tak baik kepada kita. Jalan yang tak betul. Ingat ya tadi ada beza antara rasuah dan hadiah. Baik, seterusnya Ustazah tengok, Ustazah ambil daripada buku ni, Online Journal of Research in Islamic Students. Di sini dekat dalam jurnal ni ada mengisahkan apa ar-rusyah ataupun rishwah ataupun ar-rashwah, bermaksud habuan ataupun upah. Rasuah juga didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk membatilkan yang hak atau membenarkan yang batil. Okey, baik anak-anak. Ustazah bagi masa, nanti anak-anak boleh baca sendiri. Okey, jadi di sini dia kata, menurut Yusuf Al-Qaradawi, rasuah termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Rasuah iaitu memberi wang kepada pengusaha atau petugas supaya pengusaha atau petugas tersebut memenangkan hukum untuknya. Okey, dengan mengalahkan pihak lawan atau supaya mendahulukan urusannya atau melambatkannya. Okey, anak-anak, na'udzubillahi min zalik. Okey, baik, seterusnya kita lihat. Apa pengajaran daripada hadis yang kita dapat tadi? Okey, pertama, kita hendaklah jauhi perbuatan rasuah. Ingat ya anak-anak, jauhi perbuatan rasuah. Kerana Islam melarang memberi dan menerima rasuah adalah perbuatan yang kecil dan berdosa. Jadi maksudnya kalau dilarang, hukumnya anak-anak adalah haram. Ingat, hukumnya adalah haram. Okey, yang kedua, orang yang melakukan rasuah akan dilaknat oleh Allah. Allah akan laknat orang yang melakukan rasuah. Okey. Baik, yang ketiga, rasuah menyebabkan negara akan menjadi kucak-kacir dan mundur. Okey. Baik, kesimpulan daripada hadis ini ya anak-anak, rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya yang wajib kita jauhi kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Okey anak-anak, ya, maksudnya wajib kita jauhi, hukumnya wajib kita jauhi, maksudnya adalah haram kita lakukan. Okey, baik anak-anak. Itu saja daripada Ustazah. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan soalan latihan pertama, berikan maksud rasuah. Okey. Yang kedua, apakah yang kedua, apakah hukum orang yang melakukan rasuah? Okey, pertama lagi sekali, berikan maksud rasuah. Kedua, apakah akibat orang yang melakukan rasuah? Dan yang ketiga, apakah hukum orang yang melakukan rasuah? Okey anak-anak, itu saja daripada Ustazah Maliza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.